melalui kempen My Yatim #Care4Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. 8.31 minit pagi, seperti biasa setiap pagi Jumaat kita nak tambah ilmu pagi ini menerusi di taman-taman syurga, menerusi kuliah yang kami bawakan di topik Jumaat khas Maulidur Rasul ya. Sallallahu alaihi wasallam, dan tajuk kita hari ini nilai cinta dan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau dari kecil sampai dewasa sekarang ni kita mendengarkan kisah-kisah tentang baginda akan bertambah cinta dan tak akan rasa jemu dan bosan insya-Allah. Kerana sambil-sambil itu juga kita mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk topik Jumaat kita pagi ni, tetamu ataupun ustaz kita sudah pun bersama kita di talian, yang mana kita nak dengarkan pesan nasihat Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Ya, untuk pagi ini tentang nilai cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah. Subhanallah, Ustaz sangat mendekatkan kita semua pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serba putih Ustaz Said kita pagi ini, masya-Allah. Mudah-mudahan saya pun dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, amin. Baik, jom Ustaz, kita mulakan terus sebagai mukadimah untuk tajuk kita, nilai cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita ketahui dan teladani bersama. Silakan. Silakan Ustaz. Terima kasih Pian dan Wan, dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Taala jugalah kita dapat bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang diberkati, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat merasai mulianya hari Jumaat ini kerana Allah Taala muliakan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi the fact that hari Jumaat ni kita berada pada pagi-pagi Jumaat ni pun kita sepatutnya mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tak ada Nabi maka hari Jumaat tu tak special. Kan, sebab hari Jumaat ni hari yang special untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kedatangan Nabi, hari Jumaat tak ada apa-apa, kan? Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi mula-mula je kita dah nampak dah Allah untungnya kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebutkan ya, kita straight to the point insya-Allah, sebab topik pagi kita ni pun masanya terhad. Jadi kita dan tajuk kita ni besar sebenarnya. Tajuk berkaitan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajuk sangat besar. Sebab kalau kita tak meneliti kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ialah terlalu banyak lah kan. Kita nak ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bertahun-tahun pun tak habis. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah contohnya, sifat-sifat kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memang sangat banyak. Kalau di IKIM tu ada maulid contohnya yang dibawa oleh Ustaz Muhadir Haji Jol contohnya kan. Memang macam-macam sifat Nabi SAW yang dibawa kan, bertahun-tahun kan, dah pernah break sekejap, sambung balik dan sebagainya kan. Maknanya memang takkan habis punya, memang terlalu banyak kisah-kisah yang boleh kita jadikan tauladan daripada Nabi SAW. Tapi cuba kita simpulkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah SWT sendiri. Allah Ta'ala puji Nabi SAW dengan beberapa sifat. Secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu generalnya lah, iaitu sesungguhnya engkau wahai Muhammad menguasai seluruh akhlak yang agung. Jadi seluruh akhlak kan, akhlak tu terlalu banyak. Kemudiannya Allah Taala spesifikkan beberapa sifat yang ada pada Nabi SAW. Antaranya adalah ayat yang saya rasa ramai di kalangan kita pun hafal, ayat yang sangat-sangat popular. Tapi ayat ni spesifik cerita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Okey, ayat ni sebenarnya ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang
tentang sifat Nabi SAW dengan orang lain, dengan manusia lain, dengan orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada kalian seorang rasul di kalangan kalian sendiri, di kalangan umat manusia. Kemudiannya, apa sifat Nabi SAW sesama manusia ni? Azizun alaihi ma anittum. Sangat rasa berat apa yang kalian tanggung. Kalau kalian rasa susah, kalian rasa sakit, kalian diuji dengan macam-macam jenis ujian, musibah dan sebagainya, Nabi SAW sangat-sangat rasa berat. Apa yang dipanggil sebagai empathy. Bukan sekadar simpati, tapi empathy. Memang ada pada Nabi SAW. Nabi rasa berat. Azizun alaihi. Kita tengok orang yang susah, kadang-kadang kita cuma rasa kesian. Tapi kita tak rasa berat. Sama-sama rasa berat. So, dia ada beza kan, sekadar rasa kesian dengan rasa juga berat tu. Sampai-sampai kita pun boleh menitiskan air mata, kan? Mungkin tak lalu makan dan sebagainya. Maksudnya rasa sangat kepedihan yang ditanggung oleh saudara kita. Okey. Kemudiannya, harisun alaikum. Nabi SAW sangat-sangat mengharapkan kebaikan kepada kalian, sangat-sangat nakkan sesuatu yang baiklah untuk kalian. Kemudiannya, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman, Nabi SAW sifat baginda apa dia? Rauf dan rahim. Rauf ni kita boleh terjemahkan sebagai pengasih juga, kan? Rahim sebagai penyayang. Rauf juga dengan erti kata lemah lembut, kan? Nabi SAW kepada orang yang beriman. Dan perkataan yang ujung tu adalah rahim. Rahim, ada cinta, ada kasih, ada sayang daripada Nabi SAW untuk umat baginda. So Nabi SAW memang seorang yang penyayang. Memang seorang pencinta. Mencintai kita semua. Allah, kalau kita fikir-fikirkanlah kan, Nabi SAW dah jadi kekasih Allah. Kalau Nabi tak sayang kita pun, tak luak pun. Istilahnya kan. Maknanya tak ada rugi. Tak ada rugi. Macam kita kan, kita ni, kita mengharap, kita kasih kepada manusia. Dalam masa yang sama, kita masih lagi mengharapkan kasih sayang manusia lain pada kita. Kan kita tak nak lah, apa istilahnya, tepuk sebelah tangan. Kan, tak berbunyi. Maknanya, itu kita tak nak, kita tak suka macam tu. Dan kita masih lagi mengharap. Kita punya sayang, kita masih mengharapkan balasan. Kita tak nak seorang aja kan. Kita tak nak, kita je sayang dia, dia tak sayang kita. Tak best lah kan. Jadi, memang tak best langsung lah. So, walaupun ada orang macam tu kan yang tak boleh move on kan. Bertahun-tahun kan dia sayang orang tu tak sayang dia kan. Tetap dah kan. Okay. Nabi SAW lain sebenarnya. Nabi SAW sebenarnya tak perlu pun sayang daripada kita ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah dapat kasih sayang Allah. Allah dah jadikan Nabi SAW sebagai Habibullah kan, kekasih Allah. Kalau dah jadi kekasih Allah, apalah ada nilainya pada kasih sayang kita manusia biasa ni? Kan langsung tak ada nilai pun sebenarnya. Tapi bila Nabi SAW berkasih pada kita, umat baginda, itu satu kita kata apa satu nilai yang sangat-sangat tinggi yang patut kita rasa syukur sangat-sangat. Kita terima kasih sangat pada Nabi SAW sebab sayang pada kita. Kalaulah Nabi SAW tak sayang pada kita, kita yang rugi, bukan Nabi yang rugi, kita yang sangat-sangat rugi. Kita yang sangat-sangat memerlukan kepada kasih sayang Nabi SAW. So kalau tajuk kita adalah nilai cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW, ialah satu yang tidak boleh kita nilaikan dengan wang ringgit. Kita tak boleh nilaikan dengan harta benda. Tak boleh kita nak nilaikan berapa juta tak boleh. Dan berapa nilai cinta Nabi SAW? Tak ada, tak ternilai. Kan orang suami isteri pun kalau bercinta pun kita kata tidak ternilai cintaku padamu. Kan? Orang nak bayarlah berapa banyak pun takkan boleh beli cinta ni. Memang macam tu. Tetapi ni cinta Nabi SAW mengatasi segala cinta-cinta sesama makhluk yang lain. Okey. Kita ambil contoh-contoh bagaimana Nabi SAW dalam mengajarkan kita erti cinta, erti kasih sayang. Dan Nabi SAW bila disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai sifatnya rahim tadi tu, kasih sayang, merahmati sesama makhluk dan sebagainya, banyak aspek yang kita boleh perhatikan. Secara ringkasnya, kan ada satu hadis Nabi SAW, hadis ni pun popular sebenarnya.
apabila Nabi SAW mencium cucu baginda yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali. Kan Sayyidina Hasan bila Nabi SAW cium, kan seorang sahabat nampak. Sahabat ni nama dia siapa? Al-Aqra'. Al-Aqra' bin Habis ataupun Hubais. Jadi Al-Aqra' ni beliau bila tengok Nabi SAW cium Sayyidina Hasan, beliau kata apa? Aku ni ada 10 orang anak. Seorang pun aku tak pernah cium. Sebab orang dulu-dulu ni ada setengah-setengahnya dia, bapak-bapak ni dia ada dia punya apa istilahnya macam dia ada dia punya kebatan macho dia tu. Dia tak maulah tunjuk macam dia nak main-main, nak bergurau-gurau senda dan sebagainya tu kan. Jadi dia kata aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium. Okey. So apa yang Nabi SAW sebut? Nabi SAW jawab dengan satu kaedah mudah tentang cinta. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Kita kalau nak kasih sayang daripada manusia, kita perlu memberikan kasih sayang. Kan? Orang yang memberikan kasih sayang, dia akan mendapat kasih sayang. Tapi bukan semata-mata kasih sayang sama manusia. Yang lebih besar daripada hadis ni adalah kasih sayang daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi berkasih sayang tu antara kebaikannya adalah kita dapat kasih sayang daripada Allah SWT. Dan Nabi SAW gunakan kaedah ni kepada sahabat. Dan menunjukkan Nabi SAW kasih sangat kepada Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW. Bila Sayyidina Hasan itu dicium, Nabi SAW tunjukkan kasih sayang. Kan? Dan ini sebagai salah satu contoh. Maknanya Nabi bukan hanya sayang kepada Sayyidina Hasan saja. Nabi letakkan secara umum. Man la yarham la yurham. Dalam hadis yang lain, irhamu man fil ard. Kasihlah kamu kepada orang yang di atas muka bumi ni, maka akan kasih kepada kamu yang di langit. Para malaikat akan menebarkan kasih sayang apabila kita menebarkan kasih sayang di atas muka bumi ni. Bahkan cuba kita tengok kasih sayang Nabi SAW, dia merentas segenap lapisan manusia. Dan tadi kita sebut tentang budak. Budak memang banyaklah dan orang pun senang nak sayang pada budak kan, sebab budak ni dia tak banyak hal sangat, walaupun dia nakal ke apa kan, tapi senang lagi kita nak sayang pada budak. Tapi kesian kan kalau orang tak boleh nak sayang juga pada budak kan. Hari ni budak dia ada anak-anak yang dibuang dan sebagainya. Nabi SAW bila solat ada budak menangis, Nabi akan cepatkan solat. Itu semua tanda kasih sayang lah tu sebenarnya. Tanda kasih sayang Nabi SAW. Selain daripada tu, contohnya kepada orang yang susah. Pada orang yang susah Nabi SAW suruh kita buat baik dan sebagainya. Macam tadi yang saya dengar iklan di Kim tadi cerita tentang anak yatim contohnya kan. Anak yatim itu juga Nabi SAW sebut tentang ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim seperti dua jari ini, rapat sangat. Nabi SAW sangat sayang kepada orang-orang yang lemah. Pada wanita, kepada kaum wanita contohnya Nabi SAW sangat-sangat menunjukkan kasih sayang baginda kan, kepada semualah. Pada anak baginda Sayyidah Fatimah contohnya, macam mana Nabi SAW, kalau kita tengok Sayyidah Fatimah ni dah jadi mak budak lah kan, tapi Nabi SAW tetap layan Sayyidah Fatimah ni sebagai anak yang baginda sangat sayang. Baginda cium, baginda dudukkan Sayyidah Fatimah dekat tempat waktu bila datang ke rumah dan sebagainya. Nabi SAW bila balik dari bermusafir, Nabi suka singgah rumah Sayyidah Fatimah kan, singgah rumah anak-anak dulu dan tunjukkan kasih sayang Nabi SAW. Kemudiannya dengan khadam-khadam Nabi SAW contohnya kan, ada hadis yang riwayat oleh Sayyidina Anas contohnya. Sayyidina Anas kan 10 tahun berkhidmat dengan Nabi SAW. Sayyidina Anas kata apa? Nabi ni SAW tak pernah sekali pun sebut tak pernah pun sebut pada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas waktu tu umur remaja ni kadang-kadang adalah benda-benda biasa remaja kan. Tapi Nabi SAW sekali pun tak pernah kata kepada Sayyidina Anas. Padahal Sayyidina Anas ni kira pembantu, bukannya orang yang lebih atas kan. Kan kita kata, kita dalam Quran Allah Ta'ala tak bagi kita kata kepada mak bapak. Mungkinlah mak bapak tu lebih atas daripada kita. Kita tak boleh kata kepada mak bapak. Tapi Nabi SAW tak kata tu kepada orang yang lebih bawah. Lebih bawah pun Nabi tak sebut. Dan bahkan Nabi tak sebut lima sanat. Kenapa kau buat macam ni? Ataupun Allah sanat. Kenapa kau tak buat macam ni? Nabi tak pernah sebut begitu pun kepada orang yang di bawah. Itu kepada
kepada khadam ataupun kepada pembantu, kepada orang yang sakit Nabi SAW tunjukkan kasih sayang, kepada orang yang beriman semuanya sekali Nabi SAW tunjukkan kasih sayang. Dan secara umumnya kita boleh nampak kasih sayang yang paling bernilai sekali kalau kita nak sebutkan tentang nilai kasih sayang Nabi SAW adalah pada hari kiamat nanti. Kita tengok syafaat Nabi SAW kepada kita semua pada hari kiamat, pada umat Nabi SAW. Disebutkan semua para Nabi kan ada doa yang mustajab, kan, kecuali Nabi Muhammad SAW, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Aku pula simpan dulu aku punya doa yang mustajab tu. Sebab apa? Nak doa pada hari kiamat sebagai syafaat kepada umatku. Ini satu kasih sayang yang luar biasa. Kalau kita lah kan dapat doa yang mustajab ni kan, satu doa mustajab, kat dunia ni lagi kita ada doa dah kan, tak payah tunggu akhirat lah kan. Kota dah. Kota tu kan, macam orang kata kalau ada apa Jin Aladdin tu kan, boleh tunaikan 3 wish kan, confirm 3 wish tu mungkin untuk diri kita sendiri kan. Tapi Nabi SAW simpan doa yang mustajab itu untuk memberi syafaat kepada kita di hari akhirat. Itu kan satu nilai cinta yang tak boleh nak kita bandingkan dengan cinta manusia mana sekalipun. Taj Mahal ke, cinta Laila Majnun ke, cinta apa sekalipun tak akan terbanding dengan cinta Nabi SAW kepada kita semua. Baik, subhanallah. Tu cantiknya gambaran mukadimah kita hari ini tentang apa yang menggambarkan cinta Nabi SAW kepada umat baginda. Macam Ustaz sebut tadi, merentas masa dari dahulu, kini pun kita sedang menikmati dan merasainya, dan masa akan datang sampailah hari kiamat. Sangat-sangat kita memerlukan cinta Nabi SAW, dan juga kita sekarang ni muhasabahlah macam mana pula cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab Ustaz, mungkin kejap lagi pusingan kedua kita nak cerita pula macam mana ada orang dia tak rasa apa-apa. Dia mungkin dia ada tengok orang lalu lalang, orang cerita tentang cinta Nabi, cinta Rasul dan sebagainya, dia tak rasa apa. Nauzubillah. Ada pula satu lagi golongan malah membenci, dia buat propaganda, sabotaj dan sebagainya. Mungkin ramai yang sedia maklum apa yang berlaku kini. Mungkin Ustaz saya akan sambung sebentar lagi untuk pusingan kedua. Topik Jumaat kita yang juga boleh ditonton, anda boleh tonton di Facebook IKIM FM, dan juga hari ini kita bawa juga live di YouTube. Ya betul, anda boleh cari saja di YouTube channel IKIM, dan kalau ada sebarang soalan dan juga perkongsian, anda boleh ajukan di Facebook IKIM FM dan juga di channel YouTube IKIM, ataupun di WhatsApp kami 0112900404. InsyaAllah. Baik Ustaz dan sahabat-sahabat sekalian, kita berehat kejap je. Kita kembali lepas ini untuk topik Jumaat di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Sedapnya ibu. Tiap-tiap pagi adik suka minuman Smart Coco A yang ibu sendiri bancuh. Bila minum, terus terjaga dan rasa cergas untuk ke sekolah. Terima kasih ibu sebab bancuhkan minuman Smart Coco A. Ibu seorang yang sentiasa mengingatkan saya untuk tidak tinggalkan solat, rajin dan berusaha dalam pelajaran dan sentiasa berdoa kepada Allah untuk memudahkan pembelajaran dan mencapai kejayaan. Alhamdulillah, peperiksaan yang lepas saya berjaya mendapat semua A. Terima kasih ibu bancuhkan air Smart Coco A untuk adik. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A Plus untuk membuat pesanan sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Temankan Pia dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama menerusi perkongsian ilmu kita hari ini. Kita bawakan kepada anda topik Jumaat edisi istimewa Maulidul Rasul yang mana membincangkan tentang nilai cinta dan kasih sayang baginda Nabi SAW. Dan bersama kita Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri pagi ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan terima kasih juga sahabat kita yang mendengar di radio, menonton di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Dan Ustaz mungkin ada pagi ni juga kan ada sahabat-sahabat kita tengah masak ingat Nabi, tengah memandu ingat Nabi, tengah kerja ingat Nabi, tengah apa lagi buat apa-apa pun mesti diingat ini sunnah Nabi ni kena buat ni dapat pahala insya-Allah. Tapi mungkin ada juga antaranya dia mungkin terlupalah kot ataupun dia tak rasa apa-apa cinta tu dalam hati, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu Ustaz keadaan tu? Ya, silakan Ustaz. Okey, bismillah, alhamdulillah. Soalan Pian tadi tak rasa cinta Nabi SAW ataupun tak sedar ataupun mungkin tadi lupa kan. Oleh kerana itulah kita perlu diingatkan sebab manusia memang sifat dia memang lupa kan. Nama manusia tu pun nas kerana nisyan, kerana suka lupa. So memang kita ni selalu lupa. Itu sebablah orang yang beriman ini selalu perlu diberi peringatan. Dan salah satu daripada peringatan tazkirah kita dan sebagainya dan sambutan Maulid Nabi SAW itu sendiri. Sambutan Maulid Nabi SAW ni sebenarnya memang salah satu tujuannya nak sedarkan kita semua dan bangkitkan jiwa-jiwa kita supaya terus mencintai Nabi SAW. Sedar yang Nabi sangat sayang kepada umat. Dan inilah peranan kita, kerja kita untuk menyebarluaskan. Cuba tanya pada diri kita sendiri kan, sahabat-sahabat yang sedang mendengar di radio, mungkin susah nak share, tapi kalau yang sedang menonton di Facebook, di YouTube, kita boleh share kan. Berapa ramai di kalangan kita agaknya yang tekan butang share. Butang share tu tak payah bayar kan kalau tekan. Senang je. Kalau kena bayar mungkin pening lah juga kita kan. Tapi kita tekan butang share tu free aja. Dan senang sangat-sangat. Tapi cuba kita tanya, okay, kita ni peranan kita untuk menyebarluaskan kasih sayang Nabi SAW. Kalau kita tengok poster-poster yang cerita tentang akhlak Nabi, cerita tentang kasihnya Nabi terhadap umat dan sebagainya, berapa ramai di kalangan kita yang share benda tu? Ada satu kajian menunjukkan kalau di Twitter tu dikatakan berita palsu lebih banyak tersebar berbanding dengan benda-benda yang baik dan benda-benda yang betul. Kan?
dia lebih mudah tersebar. Dia punya keboleh sebaran tu kan, capaian kepada orang tu lebih besar berbanding dengan berita yang betul. Jadi ini merujuk kepada jiwa yang sakit sebenarnya. Tapi kalau kita ni ada kecintaan kepada Nabi SAW, memang kita akan seronok kalau kita boleh sebarkan apa-apa tentang Nabi SAW. Benda-benda yang baik yang memang semua benda daripada Nabi SAW semuanya baik. So kita tinggal nak sebarkan supaya orang sedar. Dan kita perlu didiklah diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita semua tentang kasih sayang Nabi SAW ni. Dan cerita tentang macam mana Nabi sayang pada kita, macam mana Nabi memang tak memilih kasih. Dan kita kalau sesama manusia ni kadang-kadang kita pilih kasih juga. Ada orang-orang yang baik dengan kita, kita mungkin sayang pada dia, kita tunjuk kasih sayang pada dia. Tapi kalau orang tu tak baik dengan kita, bahkan lebih teruk lagi tu, mungkin dia tak buat tak baiklah pada kita, lagilah kita tak, mungkin kita susahlah nak sayang pada dia ataupun nak tunjukkan sayang pada dia, memang payahlah. Tapi Nabi SAW tak pilih kasih. Maknanya kalau kita sebagai contoh lah, kita sebagai seorang yang sangat-sangat banyak dosa, sangat banyak dosa, kita rasa kita ni tak layak nak disayangi oleh Nabi SAW. Dan kita confirm lah, kita rasa macam, siapa aku nak disayangi oleh Nabi SAW, kekasih Allah, dan aku ni banyak dosa, aku banyak salah, aku banyak silap. Tiba-tiba Nabi nak sayang aku. Kalau akulah jadi orang lain pun tak sayang aku. Kadang-kadang rasa macam tu kan. Rasa macam inilah kan, kita kadang-kadang dengan diri kita sendiri pun kita rasa down, kita rasa macam lemahnya aku. Sekali Nabi sayang aku. Kan ada seorang anak muda datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya bermimpi jumpa seorang lelaki yang putih dengan apa semua dekat Masjid Nabawi." Waktu tu dia dekat Masjid Nabawi apa semua kan. Sebenarnya dia tertidur sekejap selepas sementara tunggu solat Isyak di Masjid Nabawi, di Raubah lagi waktu tu. Tapi dia kata seorang lelaki yang sangat-sangat cantik, yang indah, yang berjubah putih, dia kata senyum, tak pernah dia nampak seorang yang seindah itu. Tiba datang jumpa dia, cuma sebut pada dia solat kan. Maka lepas tu dia terjaga. Lepas tu dia tanya pada saya, dia kata, "Ustaz, rasa-rasa siapa tu?" Dan sebab dia ni muda dan dia kata dia ni tak suka pun, dia kata dia nak pergi umrah tu pun bersemak dia paksa nak jadi mahram kan. Jadi dia terpaksa pergi umrah tu pun terpaksa. Jadi saya pun jawab dia, saya kata mungkin saya kata saya tak tahu siapa, tapi saya kata mungkin Nabi SAW. Menangis-nangis dia kata, "Ustaz, saya ni banyak dosa, takkanlah Nabi nak jumpa saya, takkanlah Nabi nak datang mimpi saya kan. Dah lah saya ni banyak tinggal solat," dia kata. Saya kata, betul lah tu sebablah Nabi ingatkan kamu supaya solat kan. Tapi saya ni banyak dosa, Ustaz. Saya terlampau banyak dosa. Tak mungkin. Saya jawab, apa ingat Nabi SAW ni sayang memilih ke macam kita? Kita memilih bila nak sayang. Tapi Nabi SAW sayang semua. Jadi benda ni perlu kita sebarkan kepada masyarakat. Kalau rasa kita ni banyak dosa, banyak salah, banyak silap, dan memang itu patut kita rasa, jangan kita rasa bahawasanya Nabi SAW dia tak sayang pada kita. Jangan kita rasa bahawasanya Nabi SAW memilih-milih lagi. Cuba kita perhatikan bagaimana Nabi SAW dengan orang kafir sekalipun. Dengan orang kafir pun Nabi ada kasih sayang. Bayangkan. Dengan orang kafir. Apatah lagi kita yang beriman. Walaupun mungkin kita ada tinggal semayang, mungkin ada tinggal puasa, mungkin tak baca Quran, mungkin lawan mak bapak, mungkin macam-macam benda yang salah yang kita buat. Pada orang kafir Nabi SAW ditunjuk kasih sayang. Pada tebusan contohnya kan, tebusan perang, Nabi SAW tunjukkan rahmat Nabi SAW. Ketika perang, Nabi SAW tunjukkan kasih sayang. Macam mana waktu perang kan dia ada guideline dia kan. Tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh pendeta yang sedang beribadat di mihrab dia kan, tak boleh bunuh binatang, tak boleh potong pokok dan sebagainya. Okey, pendeta yang sedang beribadat dekat dia punya gereja dia tu, sedangkan dia dah confirm sedang mensyirikkan Allah Taala. Tapi tetap Nabi kata jangan bunuh dia. Maksudnya tetap ada dalam perang pun Nabi SAW ada tunjukkan kasih sayang. Bahkan kepada orang kafir, contoh cerita di Taif tu kan, macam mana bila malaikat nak hempap penduduk Taif tu kan, Nabi SAW tunjukkan kasih sayang juga. Tetap tunjukkan kasih sayang Nabi SAW kan. Nabi harapkan mudah-mudahan nanti akan keluar daripada sulbi-sulbi mereka itu orang-orang yang beriman. So kat situ je kita dah nampak betapa Nabi SAW sayang kepada semua. Ada satu kisah yang selalu kita dengar dekat kapsul di IKIM FM kan, kisah bagaimana seingat saya mungkin Habib Ali Zainal Abidin
yang sebutkan kisah tu dan jadikan kapsul di Kim FM, bagaimana seorang Arab Badui yang minta sesuatu daripada Nabi SAW, minta harta daripada Nabi SAW, dan dengan cara yang kasar. Kemudiannya bila Nabi SAW tanya kepada dia, ahsantu ilaik, adakah aku dah buat baik pada engkau? Dia kata apa? La wala ajmalta. Dia kata tak, kau tak ada buat baik pada aku. Kau tak ada tak cantik pun. Tak ada buat benda yang indah pun pada aku. Jadi sahabat-sahabat marah. Sahabat-sahabat marah. Rasa-rasa nak kena penggal juga dia ni. Dah dapat daripada Nabi pun kau boleh cakap macam tu. Lepas tu Nabi SAW tunjukkan isyarat kepada sahabat supaya diam. Nabi masuk lagi ke rumah baginda dan Nabi bagi lagi, tambah lagi harta kepada Arab Badui tu. Kemudiannya tanya balik kepada orang Arab Badui tu, ahsantu ilaik, adakah aku dah buat baik kepada engkau? Waktu tu barulah Arab Badui tu kata ya. Moga-moga Allah balas engkau. Tapi waktu tu bukan depan sahabat. Waktu tu dah di belakang. Dibagi pada orang Arab Badui tu. Jadi Nabi SAW sebut kepada Arab Badui tu, innaka qulta ma qult, kau dah kata apa yang kau kata, dan pada sahabat-sahabat aku ni ada rasa something, ada rasa tak senang dengan kau. Jadi bolehlah kalau engkau suka. Nabi tak paksa. Nabi kata fa in ahbabta, kalaulah engkau suka, maka kau cakaplah depan dia orang apa yang kau dah cakap depan aku tadi, supaya apa yang ada dalam diri mereka tu, hati mereka yang tak senang pada engkau tu hilang. Maka Nabi SAW di hadapan para sahabat tanya pada Arab Badui ni balik, kata aku dah bagi, dah tambah pun pada Arab ni, dan dia dah redha, betul tak? Tanya pada Arab Badui tu. Lalu Arab Badui tu pun jawab, ya, terima kasih, moga-moga Allah membalas engkau dengan segala kebaikan, juga pada keluarga engkau semua dapat kebaikan. Jadi para sahabat nampak, tak apa, cerita tu, kapsul tu saya ingat di Kim FM berhenti dekat situ. Tapi cuba kita perhatikan kata Nabi SAW kepada para sahabat selepas daripada tu. Lepas daripada Arab Badui tu dah cakap, Arab Badui tu dah berlalu, Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, masali, umpama aku dengan umpama lelaki tadi tu, seperti seorang lelaki yang ada unta yang lari, unta dia lari kan, terlepas ikatan, lalu orang pun kejar. Bila orang kejar unta tu makin laju lari. Bila kena kejar kan, unta takut, so dia lari, dia makin jauh lari. Dia makin lari. Maka tuan kepada unta tu cakap apa? Tuan unta tu kata pada kawan-kawan yang lain yang nak tolong kejar tu, tunggu, korang relax. Kan? Biarkan dia. Korang jangan kejar dia. Biar aku dengan unta aku. Sebab apa? Sebab aku lebih menyayangi unta tu dan aku lebih kenal unta tu. Jadi kata Nabi SAW, aku ni macam tu lah. Kan? Kemudiannya apa tuan unta tu kata? Tuan unta tu ambil sikit makanan, lalu dia pun offer dekat unta tu. Unta yang lari tu patah balik. Kan? Unta tu patah balik sebab nak makan. Dapat makan. Bila unta tu makan, dia pun tambatlah balik unta tu. Kan? Selesai. Jadi, apa kata Nabi SAW? Wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajul ma qal. Kalaulah aku biarkan kalian, apabila lelaki tu cakap apa yang dia cakap tadi tu, aku biarkan kalian, maksudnya kalian akan hempuk dia, mungkin kalian akan bunuh dia, faqataltumuhu, mungkin kalian akan bunuh dia, dakhalan nar, maka dia akan masuk api neraka. Maknanya Nabi SAW punya sayang kepada Arab Badui ni tadi, walaupun Arab Badui ni cakap kasar, dah buat baik pun balas dengan kasar pada Nabi SAW. Tetapi bila Nabi SAW tunjukkan teladan yang baik, sebab apa? Sebab sayang, tak nak Arab Badui tu kalau kena bunuh masuk neraka dia. Jadi janganlah dia ni masuk neraka dengan sebab dia kasar tadi. Sahabat-sahabat memang nak tolong sahabat sebab cinta pada Nabi SAW, tu sebablah nak bangun. Tapi Nabi SAW sifat kasih baginda merentasi kepada sifat kita yang macam mana sekalipun. Jadi kalau kita ada rasa macam lupa tentang kasih sayang pada Nabi SAW, Pian kata tadi Masya Allah pendengar-pendengar Kim FM ada yang pagi-pagi sambil masak nasi, sambil apa pun ingat Nabi SAW sayang. Ingat dengan sebab Nabi SAW sayang lah kita ada kat sini, kita dapat iman, kita dapat nikmat Islam, kita dapat nikmat berselawat pada Nabi SAW pada pagi-pagi Jumaat begini kan. Tadi apa dengar Ustaz Amal selawat kan. Tu kan kita rasa macam Allah seronoknya kan, dan kita pun selawat sama-sama. Ini semua adalah dengan kasih sayang daripada Nabi SAW.
Kerana kalau tanpa kasih daripada Nabi SAW pada kita, kita pun tak dapat benda tu semua. Kalau Nabi tak pedulikan kita, kita pun tak dapat benda tu semua. Nabi cukup dah dengan sahabat dan semua selesai. Tapi Nabi SAW sangat-sangat prihatin sampai Nabi SAW minta kepada para sahabat, ajarkan, galakkan para sahabat untuk teruskan, sebarkan dakwah Islam, sebarkan ke merata alam sampailah kita dapat. Dan Nabi SAW tunjukkan macam mana. Dan Nabi tak nak ada rasa benci-benci ni semua, tak nak. Nabi tak suka dengar perkara-perkara yang menyebabkan sesuatu yang rasa sakit hati, rasa negatif dan sebagainya. Nabi tak suka dengar tau. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW sebut, la yuballighuni ahadun minkum an ashabi syai'a. Janganlah seseorang daripada kamu menyampaikan tentang sahabat-sahabat aku sesuatu pun. Banyak sesuatu yang tak baik. Tak payah cerita dengan aku. Kalau ada benda-benda tak baik pada para sahabat, jangan cerita pada aku. Kerana apa? Kerana fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku suka, aku mencintai kalau aku keluar kepada kalian dalam keadaan dada aku sejahtera. Maksudnya sejahtera hatiku kepada kalian semua. Hanya dalam keadaan yang salamatus sadri kepada para sahabat. Nabi SAW sayang kepada para sahabat ni. Tak suka dengar benda-benda yang buruk. Nanti kadang pandang negatif dan sebagainya. Kita ni kadang-kadang ada di kalangan kita yang dia suka cerita buruk pasal orang. Kan? Dia cerita, dia kata, Pian tahu tak? Kan? Sebenarnya kan? Cerita pasal kawan sini kan. Kau tak payahlah percaya sangat kat dia tu kan gini lah. Nak cerita buruk pada orang, pasal orang tu, cerita buruk pasal orang ni dan sebagainya. Nabi SAW kata, aku tak suka dengar. Aku tak suka dengar benda ni sebab aku nak hati aku ni sejahtera pada semua. Dan sebab Nabi SAW sayang. Nabi SAW cinta. Jadi kita lah punya peranan untuk menyebarkan cinta Nabi SAW ni kepada semua. Dan kena selalu ingatkan kepada orang. Sebenarnya Nabi sayang kepada kau. Nabi cinta pada kau. Kalau kau rasa kau down sangat, mak bapak aku tak sayang aku, kawan-kawan aku semua pulaukan aku. Kan? Follower dekat Facebook pun, dekat Instagram pun semua dah unfollow aku. Allah. Twitter aku pun kena block dan sebagainya. Semua aku sayang aku. Nabi SAW sayang kau. Allah SWT. Subhanallah, itu dia Allah. Ustaz bila sebut Twitter, Instagram, ada orang block, ada orang remove, unfriend dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang kita dah terasa dalamnya. Tapi bila tadi Ustaz selikan pula dengan cerita macam mana ada doa mustajab Nabi SAW yang Nabi simpan untuk umat baginda untuk hari akhir hari kiamat nanti. Lepas tu pula kalau tadi Ustaz cerita tentang bagaimana sahabat kita di Raudah itu kan, salah satu gerbang Raudah pun dituliskan sabda Nabi, disebutkan syafaati li ahli kabairi min ummati, Ustaz ya, atau kama qala Rasul. Maknanya kat situ syafaat Nabi untuk mereka yang buat dosa pun Nabi nak kata tunjukkan sayangnya Nabi pada kita yang banyak dosa ni, ada peluang untuk kita merasai cinta Nabi SAW. Dan kejap lagi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita jugalah Ustaz, macam mana, apa kesan dia sebenarnya kalau kita betul-betul menzahirkan rasa cinta tu, dan juga apa kesannya sebaliknya bagi mereka yang tak rasa apa-apa ataupun malah yang sabotaj, lukis karikatur yang menghina dan sebagainya, kesan daripada kehidupan kita semua insya-Allah. Dan sahabat-sahabat sekalian terus bersama kami untuk pusingan berikutnya. Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri bersama kita. Untuk topik Jumaat hari ini bercerita tentang nilai cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana anda bukan saja boleh dengarkan di radio, malahan anda juga boleh tentu kami secara live di Facebook IKIM FM, termasuk juga di channel YouTube IKIM. Anda boleh tekan subscribe di sana, dan kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Terus bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Islami. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Terbitan Buku IKIM 2018 Islam dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lazat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019 965 3166 019 965 3166. Stokis dan ejen diperlukan. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Pia dan juga Hazwan pada waktu ini dah 9.13 pagi. Terima kasih pada anda yang turut bersama kami di Facebook Live dan juga di channel YouTube IKIM. Kita bawakan kepada anda topik Jumaat hari ini istimewa sempena dengan Maulidur Rasul, dan pagi ini kita ada tajuk tentang nilai cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri pagi ini. Ya. Dan Alhamdulillah, macam mana ada yang sempat mencatat tu, ada tak share dekat ruangan komen biar ramai sahabat-sahabat kita dapat ikuti dan faham insya-Allah apa yang Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri kongsikan pagi ini. Okey, dan Ustaz kita nak sambung untuk pusingan ketiga dan pusingan terakhir kita nak cerita tentang macam mana kelebihan apa yang kita dapat bila kita zahirkan rasa cinta, dan mungkin apa juga kesannya bagi mereka yang menzahirkan rasa tidak senang, rasa tak suka dan sebagainya. Ustaz, silakan Ustaz. Okay, bismillah, alhamdulillah. Apa yang kita dapat, kita dah sebutkan tadi secara jelas. Dapat syafaat daripada Nabi SAW, itu dah sangat-sangat besar. Dan tambah pula lagi, kita dapat mencontohi Nabi SAW. Bila kita rasa Nabi sayang kita, kita juga mudah untuk menyayangi kembali Nabi SAW. Sebab bila kita rasa disayangi, kita lebih mudah untuk menyayangi. Memang biasa, itu normal. Walaupun sebenarnya sifatnya kita menyayangi untuk disayangi. Dia memang timbal balik macam tu lah. Jadi bila kita rasa disayangi oleh Nabi SAW, rasa yang Nabi sangat prihatin pada kita dan sebagainya, waktu tu kita tahu kalau dari segi akal, kita mudah untuk fikir takkanlah aku nak jadi kacang yang lupakan kulit. Kan? Nabi SAW dah berkorban macam-macam untuk aku, sayang aku macam nak apa, tapi tiba-tiba aku tak peduli. Aku tak kisahkan benda tu. Aku abaikan segala apa yang baginda perintahkan. Aku buat apa yang baginda larang. Dan apa yang baginda perjuangkan, aku tak mau perjuangkan. Jadi, waktu tu dari segi akal kita akan rasa something wrong. Kita kata, tak kena ni. Sepatutnya
orang dah buat baik pada aku, kan sepatutnya tentulah aku akan balas lebih baik lagi daripada tu dan sebagainya. Itu yang pertamalah. Tapi dari sudut itu sudut akal. Tapi dari sudut hati pula, sebenarnya bila ada rasa sayang, ada rasa kasih, kan kita mudah untuk mentaati. Hati yang menyayangi dia mudah untuk taat. Kan innal muhibba lima yuhibbu muti'. Sungguhnya orang yang mengasihi dia senang untuk taat kepada orang yang dia kasihi. Jadi memang kalau kita sayang pada Nabi SAW dan rasa disayangi, kita akan lebih mudah untuk buat apa yang Nabi suka. Senang nak buat apa yang Nabi suka ni bila kita rasa kita disayangi. Nilai kasih sayang Nabi SAW ni bila kita rasa sangat-sangat benda ni sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berharga, aku tak nak terlepas, aku tak nak aku hilang daripada dapat kasih sayang ini, maka waktu tu kita akan buat sedaya upaya. Kan kalau orang yang sayang menyayangi, contohlah suami isteri, bila dia nak sangat kasih sayang daripada pasangan dia, dia tak nak kasih sayang tu hilang, dia tak nak terlepas, dia tak nak kasih sayang tu burn macam tu je apa, ataupun habis orang tu dah tak sayang pada aku, dia tak nak benda tu kan. Padahal sayang manusia je tu, dan sayang manusia ni dia bukan selama-lamanya kan? Tetapi tetap kita harapkan benda tu selama-lamanya. Kita harapkan supaya sayang itu berkekalan untuk kita kan? Sebab apa saya sebut tak selama-lamanya? Sebab antara salah satu memang akan mati kan? Kita akan mati akhirnya. So tapi sayang tu kita harapkan kekal, kita tak nak sayang tu hilang. So kita buat macam-macam perkara supaya sayang tu kekal kan? Bahkan diajar kepada kita walaupun dah kahwin berpuluh tahun pun tetap tackle pasangan masing-masing kan? Ngorat kata kan, ngorat. Jangan tinggalkan kan, ngorat pasangan tu, tak apa, tak ada masalah kan, sebab kita tak nak hilang kasih sayang tu kan? Tapi sekarang ni kasih sayang Nabi SAW lagilah patut kita rasa kita tak nak hilang. Kita tak bolehlah nak mengorat Nabi SAW dengan erti kata ini. Tapi yang kita boleh buat adalah kita buat benda yang Nabi suka. Kita buat benda yang menggembirakan Nabi SAW. Kita buat benda-benda yang kita tahu benda ni kalau Nabi tengok, Nabi akan seronok, Nabi akan senyum. Bayangkan kalau kita dapat melihat senyuman Nabi SAW kan? Benda yang sangat, kita kata satu perkara yang tak boleh kita nilaikan, tak boleh kita bandingkan dengan segala harta benda kat dunia ni kan. Kalau kita boleh bayar RM1 juta untuk dapat tengok senyuman Nabi SAW, pasti sejuta tu berbaloi sebenarnya kan? Sebab dapat tengok senyuman yang indah daripada Nabi SAW. Sahabat-sahabat boleh tengok ni, promote sikit lah dekat Nurflix kan. Ada satu video yang kita paparkan, Nur Seluruh Alam. Di hujung video tu, sebab video tu ada macam-macam artis kita yang terlibat kan, di hujung video tu ditanya kepada para artis ni, macam mana kalau Nabi SAW ada kat depan mata sekarang kan? Semua bakal menangis kan? Ataupun hampir kesemualah, semua bakal menangis dan kita speechless, tak boleh nak kata apa. Mula-mula saya tengok tu Abang Adib Naha kan. Adib Naha nangis dulu kan. Tengok Adib Naha nangis-nangis. Lepas tu seorang lagi, semualah kan. Jadi bila kita perhatikan, semua adalah Lisa Surihani lah, apalah semua kan. Jadi kita kata semuanya tunjukkan bahawasanya nilai dapat bertemu dengan Nabi SAW, dapat tengok wajah Nabi SAW itu adalah satu benda yang sangat-sangat kita harapkan dan memang sangat-sangat kita hargai kalau kita dapat. Cuma sekarang ni, kalau pula ada orang yang membenci ataupun tak peduli dengan kasih sayang Nabi SAW ni, ataupun menggalakkan orang supaya tak payahlah nak sayang Nabi sangat, kau cinta Allah Ta'ala je sudahlah. Maknanya orang yang hati dia tu kering, kontang daripada kasih sayang kan, dia ataupun hati dia tu tak nampak. Sebenarnya dia kadang-kadang tahu dengan akal dia, kalau kita tanya dia balik, kau tahu tak Nabi SAW sayang pada kau? Dari segi akal tu tahu, tapi hati tu dia terlalu keras untuk nak memahami. Maka salah satu cara yang kita boleh buat adalah banyakkan selawat. Sebenarnya banyakkan selawat, walaupun nampak macam klise banyakkan selawat ni, tapi itulah dia. Kita banyakkan selawat depan dia, selawat belakang dia, dan ajak dia untuk berselawat kan. Ajak dia untuk berselawat, paling tidak lama-lama mudah-mudahan hati tu akan lembut dan mula akan merasai balik kasih sayang pada Nabi SAW. Dan apa juga jenis selawat. Kadang-kadang selawat ni diajar, kita nak ajak orang selawat ni kadang-kadang dengan cara-cara yang pelbagai. Macam contohnya macam dia sedang ditimpa susah, ditimpa musibah
Kan? Kita pun cakap kepada dia, kau banyakkan selawat. Yang sebenarnya sebab supaya kita nak, satu memang selawat tu pun ada kelebihan-kelebihannya lah kan. Tapi selain daripada itu, supaya hati dia tu kembali mencintai Nabi SAW. Bila hati yang mencintai Nabi SAW, rasa dicintai, maka ketika itu banyak masalah selesai. Saya ingat ada sahabat kita, semua kita kenal Tuan Haji Ikram. Selalu bersiaran di Kim FM kan. Banyak orang bila berjumpa dengan beliau, bila ada masalah rumah tangga kan, ada biasalah pasal beliau adalah kaunselor bertauliah kan, memang. So memang banyaklah orang-orang yang jumpa beliau ada masalah rumah tangga dan sebagainya. Perkara yang beliau selalu nasihatkan adalah pergi kepada majlis-majlis selawat pada Nabi SAW. Pergi pada majlis selawat. Beliau sebut dan beliau dapati memang sangat-sangat memberi kesan yang baik. Bila pasangan-pasangan yang berteragah tu sama-sama pergi kepada majlis-majlis selawat pada Nabi SAW. Memang kesan tu pada jiwa. Hati tu jadi lembut. Bila banyakkan selawat pada Nabi SAW, sebab dia dapat rasa cinta dari Nabi SAW. Hati kita ni jadi makin keras bila kita tak rasa dicintai. Kita tak macam para sahabat yang dengar sendiri Nabi SAW sebut pada mereka tentang cinta. Kan? Maknanya Nabi SAW boleh sebut ada satu hadis yang kami dapat hadis ni secara musalsal daripada para guru kita sampai pada Nabi SAW. Kan? Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Mu'az contohnya kan. Sayyidina Mu'az, Nabi SAW sebut apa? Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'az, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh-sungguh aku mencintaimu. Nabi SAW sebut benda ni pada Sayyidina Mu'az. Bila kita dengar dengan wallahi pula tu, lepas tu dah wallahi ini pula kan, lam pula lepas tu la uhibbuk, maksudnya sungguh-sungguh pula. Jadi demi Allah, sesungguhnya aku sungguh-sungguh mencintaimu. Berganda-ganda dikuatkan kat situ. Bila kita dengar perkataan tu, kita rasa ya Allah, cemburunya aku pada Sayyidina Mu'az. Dapat perkataan macam tu secara direct daripada Nabi SAW. Dan kemudiannya, tapi Nabi SAW tak hentikan kat situ. Nabi sebut apa? Usika ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah engkau tinggalkan selepas daripada setiap solat, kau baca Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi SAW sebenarnya buat benda ni, Nabi mengamalkan sendiri apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, kepada para sahabat. Nabi sebut idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilih falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Annahu yuhibbuhu lillah. Bila seseorang daripada kamu sayang seseorang, sahabatnya, maka datanglah ke rumahnya. Maknanya sampai ke rumah pun kau datanglah. Bagi tahu pada dia bahawasanya aku mencintaimu kerana Allah. Kan? Aku mencintaimu kerana Allah. Ini nilai kasih sayang Nabi SAW sebarkan pula pada masyarakat. Dalam masyarakat, biar kita ni di kalangan orang yang saling berkasih sayang. Kasih sayang Nabi SAW, Nabi sebarkan melalui umat pula. Dan umat itu pula saling sayang menyayangi. Kan Nabi SAW ada sebutkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk ke syurga sampailah kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampailah kalian berkasih sayang sesama kalian. Maknanya Nabi SAW kaitkan kasih sayang sesama orang yang beriman ini dengan iman itu itself. Dan dengan imanlah kita dapat masuk ke dalam syurga. Jadi Nabi SAW kasih sayang baginda kepada kita disebar luaskan pula melalui kita pula yang berkasih sayang sesama umat Nabi SAW. Kenapa kita sayang satu sama lain? Sebab kawan kita tu adalah umat Nabi. Maknanya sebab kita sayang Nabi. Nabi sayangkan umat, maka aku sayangkan juga dia sebab dia juga adalah umat Nabi SAW. Kan jadi cantik macam tu sama kita. Bila kalau kita boleh berkasih sayang dengan sebab Nabi SAW. Sebab dia ni umat Nabi. Nabi sayangkan umat. Jadi aku pun sayang pada dia.
Sebab aku sayang pada Nabi SAW. Kan dalam kaedahnya adalah kita akan sayang kepada orang yang kita sayang-sayang. Orang yang kita sayang, kita pun akan sayang juga. Itu konsep kan? Jadi bila dengan Nabi SAW, Nabi sayang siapa? Nabi sayang para sahabat, kita sayang para sahabat. Nabi sayang keluarga Nabi, kita sayang keluarga Nabi. Nabi sayang para ulama, kita sayang para ulama. Nabi sayang para orang yang berjuang di jalan Allah, kita sayang orang yang berjuang di jalan Allah. Nabi sayang umat Nabi SAW secara keseluruhannya, maka kita juga menyayangi umat Nabi SAW secara keseluruhannya. Allahu a'lam. Macam tu dia. Cuba sahabat-sahabat sekalian teka dalam seminit dua yang terakhir ni, berapa kali perkataan sayang Ustaz Syed sebut kan. Masya Allah, itulah indahnya, cantiknya bila kita bercerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik-baik pasti muncul perkataan yang baik-baik, yang akhlak yang indah-indah, contoh-contoh yang terbaik untuk kita dengar, pelajari dan ikuti, insya-Allah. Moga-moga kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita pun diam tak diam dah sampai ke penghujung. Banyak yang kita belajar hari ni. Ada yang sahabat-sahabat kita yang kata simpan sikit air mata tu, jangan berderai-derai sangat dengarnya apa. Tapi tak ada masalah pun kalau ada mungkin tapi dengar ni menitis air mata sambil muhasabah macam mana agaknya cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, mungkin apa nasihat dan pesanan Ustaz pada kami semua Ustaz pagi ni? Silakan. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Cinta adalah bahasa hati, kan? Dia bukan hanya semata-mata bahasa akal fikiran kita. Apa yang kita dengar pada pagi ni mudah-mudahan betul-betul masuk dalam hati kita. Bukan hanya semata-mata akal yang mengetahui. Bukan sekadar kita tahu bahawasanya Nabi SAW sayang pada kita, tapi biarlah hati kita benar-benar merasai cinta itu. Dan mudah-mudahan dengan hati yang merasai cinta Nabi SAW dapat mengembalikan cinta itu. Dan mudah-mudahan dengan hati kita yang mencintai Nabi SAW, kita layak pula untuk bersama dengan baginda SAW di hari akhirat nanti. Dan yang itulah yang kita perlukan sangat-sangat. Jadi kita perlukan cinta Nabi SAW masuk dalam hati kita mencintai Nabi, kita dapat bersama dengan Nabi SAW. Jadi bila kita rasa sangat-sangat cinta ini, dan cinta ni betul-betul menusuk dalam kalbu kita, bukan dengan akal fikiran kita pula jadi orang yang benar-benar pula memperjuangkan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita jadi orang yang disebut oleh Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Yang itu yang kita nak sangat-sangat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayang, semuanya sekali di kalangan mereka yang dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Amin, amin. Alhamdulillah. Dan mungkin pagi ni pun ramai-ramai sahabat pendengar kita, sahabat penonton kami dalam konti ni pun kita nak wish, we love you sangat-sangat Ustaz. Lillahi ta'ala. Masya-Allah. Pada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, tuan guru kita hari ni yang mengajarkan kita dan memberikan nasihat pesan pada kita tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian juga kita ucap terima kasih yang mendengar dan menonton. Ustaz untuk hari ni terima kasih banyak-banyak. Moga dapat kita jumpa nanti kat konti pula nanti Ustaz lepas selesai PKP. Sama-sama doa juga Ustaz InsyaAllah. Baik Ustaz. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Sikit je jawapan kepada we love you tadi tu. Jawapan adalah ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Moga Allah mencintai engkau seperti mana ataupun apa yang engkau cintai aku kerananya. Betul keluar love ke depan ni. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian. Kita dah selesai topik Jumaat kita hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Dan juga anda boleh dengarkan ulangan kita hari Ahad jam 7 pagi. Ataupun di Facebook kami dan juga di channel YouTube kami. Di atas, terima kasih di atas perhatian anda dan juga mungkin ada yang share juga, sharekan juga video kami pagi ini. Terima kasih banyak-banyak dan kita harapkan segala perkongsian yang kami bawakan ini dapat memberi manfaat kepada semua dan sekaligus menimbulkan dan juga membuatkan kita lebih cinta dan sayang kepada Nabi SAW ya. Baik, insya-Allah kita berehat seketika, dengarkan dulu Dakmi dengan lagunya Tangis Sebatang Tamar dan terus bersama Hazwan Empian di Warna Pagi, Inspirasi Islami.